Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wattami bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rahim. Wattami bil khair. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita teruskan lagi kelas pendidikan Islam tahun 6. Jadi tanpa menyekang masa, kita bagi memberkati majlis, kita mulakan majlis kelas kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nahnu 'abidika ya Allah wa abnahu 'abidika ya Rahman, nawasina fi yadik madin fina hukmuk adlu fina qada'uk, nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم nawwir qulubana bitilawatil Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan membaca Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bijahil Quran. Elokkan kelakuan kami dengan kelebihan Al-Quran. Wa hassin a'malana bizikril Quran. Perbaiki perbuatan kami dengan mengingati Al-Quran. Wa bayyid wujuhana bibarakatil Quran. Putihkan wajah kami dengan keberkatan Al-Quran. Wasahih abdana bi karamatil Quran. Sihatkan tubuh badan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa najina minan nari bisiril Quran. Selamatkan diri kami ya Allah daripada api neraka dengan rahsia Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Wahdina bi hidayatil Quran. Berikanlah kami petunjuk dengan hidayah Al-Quran. Wa waffiqna lima tuhibbu wa tardahu biman unzila alaihi Al-Quran. Kurniakan kepada kami ya Allah taufik ke jalan yang engkau suka dan redha dengan berkat orang yang diturunkan Al-Quran. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله minkum taqabbal ya karim. Okey, kita sambung balik kepada tajuk yang kita nak belajar hari ini, iaitu berkenaan tajuk solatlah sebelum kamu disolatkan. Hari itu Ustaz telah pun bagi projek pada kamu untuk membuat video berkenaan tentang solat jenazah. Hari ini Ustaz akan sambung lagi berkenaan tentang tajuk solatlah sebelum kamu disolatkan. Suatu tajuk yang menarik, menjadi satu keperluan kepada individu. Sebab setiap daripada kita ni, kita ada ahli keluarga, kita ada kawan dan sahabat handai, dan kita ni bermuamalah dengan manusia. Jadi nak tak nak, setiap hari, setiap ketika mesti kita akan mendengar berita ada kematian dan sebagainya. Jadi tanggungjawab kepada kita sebagai manusia yang masih lagi Allah panjangkan nyawa, untuk kita melaksanakan tuntutan fardu kifayah, iaitu sembahyang jenazah. Apatah lagi kalau kita boleh solat jenazah kepada ahli keluarga yang hampir dengan kita. Yang tu yang paling bagus. Kita tak nak bila berlakunya kematian, tambah-tambah berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kita mengharapkan jiran-jiran, kita mengharapkan orang lain yang solat jenazah untuk jenazah ahli keluarga kita. Sedangkan ahli keluarga sendiri hanya mampu melihat, hanya mampu menengok, hanya mampu memerhati. Yang paling teruk hanya mampu ambil gambar, ya ada kematian di rumah aku hari ini. Sekadar itu sahaja. Jadi satu kerugian. Apatah lagi bagi Ustaz, walaupun benda ini fardu kifayah, tapi sebagai tanggungjawab kita ni manusia, dan kita ada orang yang hampir, orang yang dekat dengan kita, satu keperluan untuk setiap individu, tak kira lelaki, tak kira perempuan, untuk kita tahu bagaimana nak solat jenazah. Okey, jangan bila berlaku kematian dalam ahli keluarga baru kita tercari-cari apa aku nak buat, apa aku nak baca dalam solat jenazah. Biar kita tahu awal, biar kita bersedia awal. Semoga apa yang kita buat, tugas terakhir kita kepada mereka yang telah pun meninggal dunia ialah kita solat jenazah, dan kita doakan kebaikan kepada mereka yang telah pergi. Sekejap, apa dia soalan Amirul? Ustaz, kalau solat jenazah, kalau seorang buat jadi fardu kifayah kan? Kalau tak ada seorang pun solat jenazah? Ya betul, betul tu Amirul. Dia bukan soal, maksudnya kalau ada satu tempat, satu kawasan dan tidak ada seorang pun yang solat jenazah, dia jatuh dosa kepada semua komuniti. Tetapi kalau ada sekelompok daripada komuniti itu, mereka melakukan solat jenazah, maka kelompok yang melaksanakan ibadah solat jenazah itu telah pun maksudnya menghilangkan tanggungjawab kepada masyarakat setempat tu. Maksudnya dia kena ada sekelompok yang solat jenazah. Kalau tak ada langsung, satu kampung atau satu komuniti itu berdosa besar. Okey? Okey, tanpa lengkap masa kita terus kepada tajuk. Tajuk ni bagi Ustaz menarik dan kena faham. Kita lihat objektif dan kriteria kejayaan, apa yang kita nak capai daripada hasil pembelajaran hari ini. Objektif yang pertama, kita dapat menyatakan pengertian dan hukum solat jenazah. Yang kedua, dapat memperincikan panduan melaksanakan solat jenazah. Suara Ustaz clear tak? Ada tak yang tak apa dengar suara Ustaz? Tak ada clear Ya. Okey, nombor 2, kriteria kejayaan, murid dapat sebut pengertian hukum solat jenazah. Yang kedua, murid dapat terangkan langkah melaksanakan solat jenazah dengan betul. Yang ini kriteria kejayaan. Seterusnya, pengertian solat jenazah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Biasa kalau ketika kita nak solat jenazah, imam dia akan baca ni, dia akan baca hadis ni. Sallu ala sahibikum. Imam akan baca. Ketika itulah makmum pun akan bersedia untuk melaksanakan solat jenazah. Maksud dia apa?
Sebenarnya apa yang dibaca oleh imam itu merupakan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sembayangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Maksudnya dia ajak, sembayanglah jenazah sahabat kamu ini. Pengertian solat jenazah. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Ustaz ulang lagi sekali, pengertian solat jenazah. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Ini merupakan salah satu daripada hak orang yang hidup kepada orang yang mati, yang dia perlu buat kepada orang yang telah meninggal dunia. Selain daripada memandikan, mengkafankan dan menguburkan jenazah. Dan salah satu daripada hak kita yang hidup kepada orang yang mati ialah kita salat jenazah. Yang kedua, hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya jika sesuatu tempat itu tidak ada orang yang solat jenazah, berlakunya kematian tetapi tidak ada orang yang mendirikan solat jenazah, maka jatuh dosa kepada semua ahli setempat. Tetapi jika ada sekelompok, walaupun 2 orang, imam dengan makmum seorang, itu pun sudah memadai untuk mengelakkan dosa kepada masyarakat setempat. Maksudnya dah ada 2 orang untuk solat jenazah pun dah kira menyelamatkan komuniti tersebut. Itulah maksudnya fardu kifayah. Ibadah, kalau ada sekelompok yang buat, maka terlepaslah tuntutan kepada yang lain. Okey, yang ketiga, cara melaksanakannya ialah sunat dilakukan secara berjemaah. Kalau dibuat secara berjemaah, sunat. Dan sah dilakukan secara bersendirian. Kalau tidak ada orang lain, kita nak buat secara bersendirian pun sah. Jadi, kena faham balik pengertian solat jenazah. Yang kedua, kita faham hukum melakukan solat jenazah. Yang ketiga, cara melaksanakannya boleh dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dilakukan secara bersendirian. Okey, seterusnya, jenazah, niat. Okey, yang ni berkenaan tentang bagaimana melakukan ataupun bacaan niat solat jenazah. Bagi lelaki, usalli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak mampu baca yang Arab ni, usalli ala hadzal mayyit 4 ni, boleh kita baca secara Melayu, tapi baca niat di hati, bukan lafaz di mulut. Dia boleh sebut niat ni benda dilafazkan di hati. Angkat tak saja takbir untuk solat jenazah, ketika itulah niat berlaku. Bagi jenazah perempuan, usalli ala hazil mayyitati tambah ta marbutah 4 takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Manakala bagi kanak-kanak lelaki, usalli ala hadzal mayyitil tifli 4 takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki, ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Manakala kanak-kanak perempuan, usalli ala hadzal mayyitatil tiflati, tambah juga tamarbutah semuanya. Kalau perempuan tambah tamarbutah di belakang. 4 takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ini niat untuk ketika kita melaksanakan ibadah solat jenazah. Kafiat melaksanakan solat jenazah ataupun cara nak melaksanakan solat jenazah ni, yang ni semua dalam buku teks sebenarnya, dalam buku teks. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu.
berdiri bagi yang mampu. Okey. Jadi bagi yang mampu dia kena berdiri. Kalau tak mampu tak apa duduk. Tapi afdalnya kalau kita ada kekuatan berdiri dah. Yang kedua, berniat dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat yang seperti mana yang Ustaz sebutkan sebelumnya. Kemudian selesai kita baca niat, kita takbir untuk kata rakaat yang pertama tu ialah pertamanya kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, kita angkat takbir yang kedua. Bila baca takbir yang kedua, kita akan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang paling ringkas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling ringkas, yang paling mudah. Baca yang ni sudah cukup. Tapi kalau panjang sedikit, kita bacalah fil alami innaka hamidum majid sampai habis tahiyat akhir tu, ataupun bacaan Ibrahimiyah tu baca sampai habis. Tapi kalau kita baca sampai ini pun dah memadai, dah sempurna dah solat jenazah yang kita lakukan. Jadi tidak ada masalah ataupun tidak menjadi satu masalah kata, oh Ustaz payahnya solat jenazah. Tak, solat jenazah tu senang sahaja. Baca pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selepas takbir yang kedua. Okey. Kemudian selesai baca selawat, takbir yang ketiga. Okey, takbir yang ketiga. Untuk takbir yang ketiga, kemudian selepas takbir kita akan baca doa untuk jenazah. Kalau jenazah itu lelaki, bacalah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Manakala bagi perempuan, tambah ha. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey? Itu pun paling mudah. Dia kalau doa ni dia ada panjang lagi. Ada siapa yang ingat doa yang lebih panjang? Ini yang paling ringkas. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada siapa tahu tak? Doa solat jenazah yang panjang. Dia yang itu yang paling simple lah, kira senang. Ada ingat? Siapa yang boleh baca yang doa yang panjang? Siapa nak baca, buka je mic, dia baca, kawan dia kongsi. Yang ni yang paling ringkas ni, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia ada panjang lagi, tapi baca yang ni pun dah cukup memadai. Ada siapa yang tahu doa yang panjang? Boleh baca? Kongsikan dengan kawan. Kalau doa yang lebih panjang, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minan danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qab wa fitnatihi wa min azabin nar. Yang ni yang panjang. Biasanya kalau ketika kita tahlil, bacaan tahlil adalah doa ni. Yang ni doa yang panjang. Tapi bila dalam solat jenazah, kalau tak boleh hafal yang panjang ni, cukuplah sekadar kita baca yang pendek sahaja. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai. Okey, selesai doa untuk takbir yang selepas takbir yang ketiga, kita pun angkat takbir yang keempat. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir kita doa untuk jenazah. Kalau buat jenazah lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Manakala bagi perempuan, tambah ha di belakang, Allahumma tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Situ untuk jenazah perempuan. Okey, jenazah lelaki hu, jenazah perempuan ha. Selesai saja kita baca doa selepas baca takbir yang keempat, akhir sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Cukup. Selesailah solat jenazah 4 kali takbir. Jangan pula selesai baca ni terus nak duduk. Tak ada. Solat jenazah ni dia berdiri sahaja. Okey, faham ke tak? Nampak tak apa yang Ustaz bagi tahu cara melaksanakan solat jenazah? Solat jenazah ni ialah fardu kifayah. Yang Ustaz beritahu ni fardu kifayah yang dituntut dilakukan oleh masyarakat setempat. Jika tiada siapa melakukannya, semuanya dianggap berdosa. Dan walaupun dia fardu kifayah, bagi Ustaz kita sebagai seorang anak,
kita ada ayah, kita ada ibu, kita ada adik, kita ada abang, dan kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Jadi biarlah kita ada, maksudnya kita bersedia untuk kita ni membuat penghormatan kepada ahli keluarga kita yang mungkin meninggal dunia. Kita tak tahu siapa yang pergi dahulu. Okey. Dan bila kita melaksanakan solat jenazah ni, dia paling afdal, paling baik, saf solat jenazah itu dilakukan dengan, maksudnya adanya 3 saf. Sebaik-baiknya ada 3 saf. Walaupun dalam Ustaz terangkan tadi, boleh solat jenazah secara individu, boleh secara berjamaah, tetapi Nabi amat galakkan bila buat secara berjamaah sekurang-kurangnya ada 3 saf. Sebagaimana hadis riwayat Nabi, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bagaimana Nabi Muhammad SAW sebut, tidaklah seorang Muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin melainkan doa mereka dikabulkan. Maksudnya Nabi sebut jika solat jenazah itu, kita nak tahu jenazah itu jenazah yang kata Allah angkat kedudukan dia, salah satu tanda dia ialah kita tengok orang yang solat jenazah itu. Kalau orang ramai menyolatkan jenazah itu, ketika itu di antara bukti Allah nak tunjukkan Allah angkat kedudukan jenazah tersebut. Tetapi dalam musim pandemik ni, oleh kerana orang kadang-kadang bila berlaku kematian di kalangan mereka yang kena COVID misalnya, itu lain. Itu memang orang tak boleh ramai-ramai. Contoh nak menguruskan dia, nak solat, nak pergi menguburkan dia pun, ahli keluarga pun tak boleh nak ikut. Kadang-kadang orang hospital dia boleh pergi tanam. Itu lain. Tapi dalam situasi yang lain, antara kita nak tengok jenazah itu jenazah yang baik ataupun tanda Allah angkat kedudukannya, kita tengok orang yang sembahyangkan dia. Kalau ramai, itu menunjukkan Allah angkat kedudukan dia. Sebab ada riwayat lain, dalam riwayat yang menyebut, saya tak ingat riwayat tu, kalau ada sahabat tanya, kalaulah ada 40 orang yang solat jenazah tersebut, Allah akan perkenankan syafaat untuk jenazah tu. Maksudnya bila kita solat jenazah ada 40 orang, dan 40 orang tu doa kepada jenazah tersebut, Allah akan perkenankan, Allah bagi syafaat kepada doa mereka untuk jenazah tersebut. Sebab itulah kalau boleh, bila berlakunya kematian, biarlah kita beramai-ramai, kita solat jenazah supaya lebih daripada 40 orang, dan dengan doa yang sembahyangkan itu, Allah terima, Allah perkenankan, bagilah kebaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan orang yang solat jenazah ni pun juga Allah janjikan kepada mereka pahala ganjaran yang besar. Antaranya Nabi Muhammad SAW sebut, barang siapa yang solat jenazah dan dia tidak ikut mengiringi jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat. Jika ia sampai mengikuti jenazah, maksudnya dia solat, kemudian dia ikut jenazah tersebut sampai ke kubur, iringi jenazah tersebut, maka baginya pahala 2 qiraat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 2 qiraat itu? Maka baginda jawab, ukuran paling kecil dari 2 qiraat itu ialah seperti gunung Uhud. Maksudnya umpama ganjaran pahala tu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud tu besar. Maksudnya pahala yang besar kepada mereka yang solat jenazah. Bukan sekadar solat kemudian diiringi jenazah. Biarlah kita dapat 2 qiraat seumpama seperti gunung Uhud. Jadi itu antara kelebihan bagi orang yang melaksanakan solat jenazah. Okey, rumusan. Walaupun solat jenazah ni bukan wajib hukumnya, tetapi sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab, sebaiknya kita mengetahui dan mempelajari cara menunaikannya. Sebab itulah Ustaz suruh kamu buat video. Bukan sekadar buat video semata-mata yang Ustaz nak. Ustaz nak bila kamu buat video tu, sekurang-kurangnya kamu baca, kamu tahu apa yang perlu kamu buat ketika solat jenazah secara tak langsung. Hal ini, jika berlakunya kematian, sangatlah dikesalkan jika kita tidak pandai menunaikannya. Tambahan lagi, jika yang meninggalkan itu pula adalah ibu bapa kita maupun ahli keluarga ataupun sahabat handai, sedangkan ahli keluarga adalah sebaik-baik yang wajar mendirikan solat jenazah,
sebagai penghormatan terakhir kepada si mati. Kalaulah berlakunya kematian, yang meninggal dunia itu ialah ayah. Kalaulah berlaku kematian, yang meninggal dunia itu ibu kita. Sebaik-baik orang yang mengimami solat jenazah tersebut, sebaik-baik orang yang solat jenazah tersebut ialah ahli keluarga. Dan yang sembahyang pula bukan sekadar saudara mara, tapi anak ataupun yang paling dekat kepada mereka yang telah meninggal dunia. Itu yang terbaik. Walaupun ustaz saya baru umur 12 tahun, boleh tak saya jadi imam? Boleh. Kalau kamu boleh solat jenazah dengan sempurna, berlakunya kematian ayah ataupun ibu kamu meninggal dunia, kamu nak minta izin dengan imam, boleh tak saya imam? Tak ada masalah, boleh. Itu sah bagi kamu, itu yang terbaik. Anak solat jenazah untuk ayah ataupun untuk ibu yang telah meninggal dunia. Itu yang paling baik. Begitu juga kalau kita buat doa, contohnya tahlil dan sebagainya. Yang sebaik-baik yang mendoakan kepada ayah dan ibu ataupun yang telah pun meninggal dunia itu ialah ahli keluarga. Bukan sibuk kita nak jemput orang ramai, nak jemput orang masjid. Sebab yang paling afdalnya doa bila ayah ataupun ibu yang meninggal dunia tu ialah doa anak tu. Sekurang-kurangnya kita tu yang ke depan, bukan kita sibuk ajak orang untuk sembahyang ataupun doa untuk ayah dan ibu kita. Dan nombor 3, walaupun hukum solat ini adalah fardu kifayah, tetapi wajibkanlah diri sendiri. Walaupun fardu kifayah, kita wajibkan untuk diri kita sendiri untuk kita pelajari selok-belok mengerjakan solat jenazah. Termasuklah soal pengurusan jenazah, soal memandikan jenazah, soal mengkhafankan jenazah, soal memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Bagilah contohnya bagi seorang ibu, berlakunya kematian bagi ibu. Yang paling baik memandikan ibu tu ialah anak perempuan. Sebab tu dah bagi ustaz, bagi ilmu pengurusan jenazah ni, kalau boleh kita menguasai semuanya, tak kira lelaki atau perempuan. Kalau ayah meninggal dunia, anak lelaki tu yang memandikan, jaga keaiban ayah. Takkan kita nak tengok orang luar yang tengok aurat ayah kita ataupun ibu kita yang dimandikan. Baiklah ahli keluarga, anak tu sendiri. Jadi kalaulah kematian berlaku di kalangan ibu, contohnya anak perempuan itu yang seafdal-afdalnya yang membantu ataupun yang mengurus memandikan jenazah tersebut. Jadi ustaz bagi tahu ni untuk diri ustaz sendiri dan anak-anak ustaz supaya kita sentiasa bersedia, sebab kematian ini boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Dan ilmu ini perlu kita cari setiap waktu, setiap masa sebagai persiapan untuk diri kita sendiri dan juga persiapan untuk orang yang terdekat dengan kita jika mereka meninggal dunia. Okey. Faham tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Ada tak tanya apa-apa? Tak ada. Jelas apa yang ustaz bagi tahu? Jelas. Jelas.